Okey, apabila video yang kita hasilkan tu, kita boleh upload dia dekat YouTube, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dan pelajar pula boleh download dan menonton video yang kita buat tu pada bila-bila masa mengikut dia orang punya availability. Dan kelebihan ni adalah setengah daripada contohnya YouTube, kita boleh control kualiti video tu. So macam sekiranya pelajar tersebut tidak ada akses internet yang begitu bagus di rumah, maka mereka boleh set lah kualiti video tu rendah. So dalam masa sama walaupun tidak dapat tengok video tu secara jelas, tapi at least mereka nampak jugalah, tapi dengan kualiti yang sedikit kurang lah. Okey, kemudian dengan hasilkan video ni kita boleh edit mengikut kesesuaian, kreativiti dan keperluan masing-masing lah. Itu bergantung kepada sendirilah, macam apa subjek kita, macam mana kita nak sampaikan dia, macam mana kita nak buat dia lebih menarik supaya tak adalah student baru place dalam 10 saat, 20 saat diorang dah stop kan. So itu bergantung pada kreativiti kita lah. Okey, untuk membuat video ni ada 3 proses utama yang saya nak highlightkan, iaitu rakam, edit dan kongsi. Okey, first kali kita kena rakam. Kemudian bila kita dah rakam video, kita kena edit dan kita kongsikan pada pelajar. Okay, kita akan tengok one by one. Okey, proses rakam. Okey, untuk merakam video pengajaran boleh dirakam dengan pelbagai kaedah. Antaranya ialah, okey, ini antara kaedah yang boleh kita gunakan lah untuk merakam. Tidak semestinya ini je satu-satunya kaedah dia. Okey, pertama adalah kita boleh jalankan pengajaran di mana-mana lokasi dan rakam dengan menggunakan kamera. Okey, saya percaya semua orang hari ini ada smartphone, dan setiap smartphone ada kamera dan boleh rakam video. Malah kualitinya sangat bagus sejak dimenjak ni kan, dengan kamera sampai 4 kamera kat belakang dan sebagainya. So ini adalah salah satu cara lah untuk kita merakam. Mungkin kita boleh mengajar jika rumah kita ada whiteboard contohnya kan, kita contoh-contoh whiteboard sambil kita letak handphone dekat tripod ke, ataupun minta anak-anak pegang ke sambil kita mengajar dekat whiteboard tu. Mungkin kalau rumah tak ada whiteboard, mungkin kita boleh gunakan apa-apa yang ada lah. Contohnya macam saya tengok ada student saya buat, dia tampal kertas majung dekat dinding sambil dia conteng dengan marker kan, dia buat macam whiteboard sebagainya. Itu salah satu cara kita boleh buat untuk merakam video pengajaran kita. Gunakan smartphone, kamera. Dan inilah. Okey, cara yang kedua pula adalah kita gunakan aplikasi rakam layar komputer dan audio sambil mengajar. Okey, ini adalah yang mana sekarang ni kita pihak PPA tengah buat ni. Macam bila saya tengah mengajar ni, proses ini sedang dirakamkan. So maksudnya samalah maksudnya dekat sini, apabila kita mengajar, cara kita buat rakaman video ni adalah kita buka slide PowerPoint ke, kita buka Excel ke dan sebagainya, sambil kita bercakap tu, sambil kita mengajar, kita rakam skrin tersebut. Skrin, apa yang akan dirakam adalah skrin, apa yang ada atas skrin, dan juga audio kita. Kena pastikan ada suara lah. Kalau tidak nanti kan kita cakap kita cakap rupanya bila kita play balik rakaman tu tak ada pun suara. So kena pastikanlah mikrofon tu on, semua tu lah. Okay, ini adalah 2 cara lah untuk kita rakam video. Okey, ni macam saya cakap tadi, kaedah pertama, rakam pengajaran menggunakan kamera. Mungkin kita bolehlah ada whiteboard ke apa-apa ke, kita kadang-kadang tak perlu whiteboard ke, mungkin kita boleh bercakap saja. Kita bercakap sambil kita mungkin menulis atas kertas ke apa ke, kita rakam. Untuk dapatkan kualiti rakaman yang bagus, better guna tripod lah bagi siapa yang ada tripod, berbanding minta orang pegang lah. Sebab kadang-kadang bila kita pegang ni, kamera ni dia shaking sikit, tangan kita, bukan kamera yang shake, tangan kita yang shake. So kadang-kadang kualiti tu tak apa-apa cantik lah. So better kita attach pada tripod ataupun letak atas meja ke, atau ada benda yang boleh hold dia sambil kita mengajar. Okey, kaedah kedua pula, yang ini yang saya cakap tadi, kita gunakan aplikasi rakam layar untuk kita rakam keseluruhan skrin ataupun pada part-part tertentu di atas skrin kita lah, sambil kita bercakap, sambil kita mengajar. So maksudnya yang akan dirakamkan adalah video dan juga audio kita. Macam saya cakap tadi, ini kena ingat, kita kena pastikan audio betul-betul dirakam sebelum kita mula rakaman. Kalau tidak nanti, katalah kalau kita dah rakam dekat sejam, lepas tu bila kita play, rupanya suara tak ada. So kena buat balik. Okey, ini adalah beberapa aplikasi yang boleh kita gunakan
untuk merakam layar ataupun screen capture. Okey, antaranya yang saya dah senaraikan di sini, ini adalah beberapa contoh lah, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari lagi lah dekat Google, ada banyak. Tapi untuk hari ini, untuk pengguna Windows, bagi sesiapa yang menggunakan Windows 10, dia ada sediakan satu apps yang dipanggil sebagai Xbox Game Bar. Okay, ini untuk pengguna Windows 10 saja, dan saya rasa pengguna Windows 8 dan ke bawah tiada benda ni. Betul kan saya kalau saya salah lah, tapi mengikut pembacaan saya, Windows 10 saja yang ada benda ni. Benda ni boleh digunakan, Windows Xbox Game Bar ni boleh digunakan untuk screen capture. Kemudian bagi siapa yang bukan pengguna Windows 10, mungkin mereka boleh gunakan Camtasia. Camtasia ni agak popular, saya juga pernah gunakan dia waktu zaman saya study dulu, waktu saya buat research. Lepas tu Ice Cream, ini buat lapar yang belum puasa. Ice Cream Video Recorder. Okay, lepas tu Filmora Screen, PowerPoint. Okay, ketiga-tiga ini dia sebenarnya adalah satu aplikasi berbayar, di mana kalau kita nak guna full function dia, kita kena bayar lah. Tapi masing-masing ada trial version, yang mana setiap trial version ni maklumlah sebab free kan, so dia akan ada kekurangan lah. Antara kekurangan dia mungkin sama ada dia bagi kita guna sebulan 2 je ke, ataupun macam Ice Cream ni, Ice Cream Video Ice Cream Video Recorder ni saya pernah guna, dan dia punya kekurangan dia adalah yang free version punya lah. Kekurangan dia limitkan kita untuk record satu video 5 minit sahaja. Tapi dia kita boleh record banyak-banyak lah. So maksudnya setiap kali kita rakam, kita buat 5 minit dah. Okey, tapi agak menyusahkan juga lah, sebab kita kena bahagikan pada beberapa part lah. Okey, bagi sesiapa yang gunakan PowerPoint yang terbaru 2013 dan terkini, dekat PowerPoint tu ada satu function yang nama dia Screen Recording Features ataupun function. Okey, dekat situ dengan klik satu button je, PowerPoint akan automatically rakam skrip dan juga suara kita. So maksudnya sambil, kalau kita nak rakam video pengajaran, kita boleh buka slide guna PowerPoint 2013 ataupun 2016 dan ke atas, saya yang paling baru 2016 kot. Kemudian kita rakam. Maksudnya memang dah ada function tu. Tapi malangnya saya tak boleh nak tunjuk contoh sebab saya pun guna yang lamanya 2010, tak ada function tersebut. Kalau ada pun dia boleh rakam audio sajalah. Tak silap saya lah, kalau saya silap PowerPoint 2013 ni dan ke atas ni, dia siap boleh rakam kita sekali. Maksudnya selain dia rakam slide, dia juga boleh rakam guna webcam kita, muka kita lah. Maksudnya sambil kita bercakap tu, sambil pelajar tengok slide tu, mereka juga boleh nampak muka kita dekat tepi tu lah. Okey, dan juga sebagainya lah. Okey, tapi untuk pengguna Windows 10, saya galakkan guna ni lah. Benda ni memang dah ada, Xbox Game Bar ni free je. Bukan free, memang dah ada dalam tu. So boleh gunakan ni lah untuk merakam. Okey, macam mana nak access Game Bar ni? Saya rasa mungkin tak semua orang tahulah sebab nama pun Game Bar. So kebanyakannya selalunya gamers lah yang tahu pasal benda ni. Mungkin ada juga yang dah tahu melalui orang kata mungkin dia pernah try dan sebagainya. Tapi Game Bar ni actually tujuan utama dia dibina adalah untuk gamers ni, pemain-pemain game ni merakam gameplay mereka. Maksudnya waktu dia main game, dia nak rakam macam apa yang dia main tu untuk dia upload ke YouTube ke dan sebagainya. Mereka akan guna Game Bar ni. Okey, macam mana nak access? Okey, dia ada shortcut key dia untuk access Game Bar ni, tapi untuk pengguna Windows 10 saja. Saya rasa Windows ke bawah tak ada, Windows 8 dan ke bawah tak ada. Anda boleh tekan button Windows. Kalau anda search dekat ni, dekat keyboard ni, ada satu button bentuk Windows yang mana kadang-kadang lah kita tekan. Tapi siapa yang selalu guna shortcut key tu, dia akan selalu juga tekan button ni. Okey, tekan button Windows tu dan tekan button G. Jika anda buat dengan betul, maka akan terpaparlah skrin ini. Okey, skrin ni desktop saya lah, kosong, tak ada apa. Okey, ini dia akan paparkan, ini dia dipanggil sebagai Game Bar. Setelah kita buka benda ni, kita boleh bukalah slides ke notes ke yang kita nak rakam tu, dan kita tekan butang record untuk mula merakam. Okey, so saya tunjuklah contoh macam mana ni. Okay, contoh saya buka
Okay, saya guna slide ini je lah. Okay, saya tekan button Windows dan G. Okay, dia akan keluar ni lah tertingkap game bar. Okay, dekat sini ada button screen capture. Ini untuk tangkap gambar lah, gambar saja. Kemudian ada button record. Yang ini button microphone. Untuk kita turn on atau off microphone. Ini untuk record. Okay, bagi sesiapa yang button ni mungkin tak, button ni disable, maksudnya tak boleh tekan. Mungkin kena pergi dekat setting lah. Kena setting webcam punya privacy dengan microphone punya privacy. Kena allow lah. Maksudnya kena bagi access lah. Okay, kemudian dekat sini ada dia punya, kita boleh set dia punya audio punya setting. Ni kita punya voice tapi ada. Ini mikrofon mana kita nak guna dan sebagainya. Okay, ini performance komputer lah. Ini tak perlu kita tengok sangat lah sebab ini sebenarnya untuk game lah. Siapa yang, untuk yang main game, mereka kena, kadang-kadang mereka nak tengok performance CPU, GPU, RAM sewaktu mereka main game. So mereka perlu tengok lah. Tapi kalau kita setakat nak merakam skrin, saya rasa benda ni tak perlulah kita abaikan je lah yang ada kat sini. Okay, dekat sini ada ni untuk buka tutup dia punya ni lah, dia punya Windows ni. Okay, tingkap ni. Di sini ada setting. Kat setting ni adalah benda-benda yang kita boleh godek-godek tengok apa yang kita boleh tukar. Okay, apa-apa pun saya nak tunjuk macam mana nak capture screen, nak capture video screen kita. Okay, just tekan button ni. Tekan button start recording. Okay. Ada bunyi tu. Okay. Ada button capture ni, kita tekan. Okay. Once kita dah tekan, okay, kita akan nampak dekat sini, dekat tepi ni, ada keluar pop-up satu Windows tertingkap kecil ni. Dia akan tunjuk masa yang sedang berjalan dan juga button stop dan juga button untuk kita turn on atau turn off microphone. Okay. So masa sekarang ni rakaman dah berjalan ni. So kalau kita cakap-cakap ni macam saya tengah bercakap ni, kemudian saya scroll slide ni. So apa yang terjadi di skrin akan dirakamkan lah. So bolehlah kita mengajar sambil kita bercakap-cakap, kita baca. Okay, siapa yang ada Windows 10 dan mereka tekan button Windows G, dia akan keluar game bar ni. Saya baru tahu rupanya game bar ni kalau kita capture screen pun dia tak keluar. So dekat sini yang saya cakap tadi, dekat sini ada setting dia. Ini untuk screenshot, ini untuk record, ini untuk enable microphone dan disable microphone lah. Okay, so basically kalau kita nak record, kita tekan je button record ni. Dia akan record video kita. Pastikan microphone on jugalah supaya audio dirakam. Kemudian setelah selesai, bila kita tekan record ni, dia akan keluar satu window tertingkap kecil dekat sini yang ada tulis masa dan juga button stop dan juga enable or disable microphone. So kalau kata kita dah selesai merakam, kita boleh tekan button stop tu dan akan automatically save kita punya video tu dalam satu folder dekat dalam komputer kita lah. Di mana nak access folder tu kita boleh tekan dekat ni, show or capture ni. Bila kita tekan show or capture ni, dia akan bukalah folder di mana di mana video rakaman kita tadi tu disimpan. So basically apa yang kita kena buat adalah kita open dulu slide PowerPoint kita ke apa yang kita nak mengajar tu. Kemudian kita tekan ke kunci Windows G, dia akan buka game bar ni. Then kita tekan button record, kita record sampai habis pengajaran kita. Kemudian kita stop, kita save video tu. Dan lepas tu video tersebut akan di-save dekat dalam folder ni. Boleh tekan ni, dia akan keluarlah folder di mana di mana video kita disimpan. Okay, itu cara dia lah. So siapa yang ada Windows 10 tu boleh try lah. Macam saya ada cakap tadi, kalau kata button record dengan microphone ni macam disable, mungkin dekat privacy setting kita kena set lah. Dekat privacy setting kita punya komputer, kita kena set yang apps boleh access webcam kita dan juga microphone kita. Okay, then kita teruskanlah dengan, okay, ini salah satu cara lah untuk merakam skrin. Okay, sekarang ni kita dah selesai rakaman punya cara merakam video.
Macam saya cakap tadi, sama ada kita rakam, sama ada kita rakam sendiri, kita mengajar ataupun kita guna screen capture video. Okay, once kita dah ada videonya, maka kita boleh je sebenarnya terus upload video tu dekat YouTube ke, kita share dengan student kita ke, kita upload kat Facebook, tapi sebaiknya biarlah kita edit dulu, kerana kadang-kala ada kesilapan, mungkin kita tersilap cakap ke, kita boleh potong, ataupun mungkin ada satu gap yang lama mana macam kita tengah berfikir kan, kita cakap lama sangat kan, kita boleh potong bahagian tu supaya video kita tu betul-betul padat lah, orang kata dia tak terlalu panjang tapi padat. Untuk merakam pula, kita ada beberapa apps yang kita boleh guna merakam. Maafkan saya, bukan merakam tapi untuk edit. Okey, untuk edit video yang kita dah rakam tadi, kita ada beberapa benda yang kita boleh ada beberapa aplikasi yang kita boleh gunakan. Antaranya seperti Windows Video Editor. Okey, ini untuk Windows 10. Windows 10 saja yang ada window editor ni, tak silap saya Windows 8 pun ada, mungkin ada ya, Windows 8 mungkin ada. Tapi sesiapa yang menggunakan Windows yang sebelum yang lebih lama, maka dia ada satu yang saya rasa kebanyakan orang pernah dengar, Windows Movie Maker. Okey, Windows ni orang kata Movie Maker ni antara yang paling senang lah nak guna dan seronok lah kita nak guna, tak payah nak fikir banyak sangat lah sebab dia simple. So bagi siapa yang ada Windows 10 boleh guna video editor. Maka bagi siapa yang tak ada video editor ni, dia boleh guna Movie Maker. Tapi Movie Maker ni nanti saya akan jelaskan lah lepas ni. Okay, Filmora antara salah satu yang kita apps yang kita boleh gunakan, agak popular juga. Nero Video, Corel Video Studio, Adobe Premiere dan sebagainya. Tapi sama juga macam yang recording punya apps tadi, yang ini juga kebanyakannya adalah berbayar. Maka kalau kita nak guna, kita kena bayar lah. Kalau kita guna free version, dia akan ada limit lah. Macam-macam lah dia punya kekurangan dia. Antaranya contoh Filmora ni, kalau kita guna free version punya, akan adalah watermark terpampang besar-besar dekat kita punya video tu nanti. So memang tak cantik lah. Tapi adalah cara lain, tapi benda tu tak boleh nak kata illegal, elakkan lah. Kita gunakan apa-apa benda yang percuma yang kita boleh dapatkan, yang memang dah ada, contohnya video editor dan juga movie maker. Okey, bagi yang siapa yang ada Windows 10 dan juga Windows 8, mungkin Windows 8 saya tak pasti, siapa yang sedang guna Windows 8, saya nak minta tolong check lah sama ada tak video maker. Okey, cara dia senang saja. Just tekan, just search keyword video maker saja. Pergi dekat button yang ni, just search video maker lah, video editor, dah tercampur lah. Okay, video editor ni, kalau ada, boleh terus buka, dia akan paparkan interface ini. Ini adalah video editor. So, siapa yang guna Windows 8, boleh tak beritahu saya dekat ruangan komen tepi tu, ada tak video editor ni? Ada tak? Siapa yang guna Windows 8, ada tak video editor? Ada, okey. Windows 10 saya yakin ada. Windows 8 saya tak pasti sebab saya tak pakai Windows 8. So kalau ada yang kata ada, maka ada lah. Maksudnya bolehlah kita gunakan yang ini, video editor. Okey, ini interface video editor. Okey, ini antara yang saya rasa agak simple tak yang kita boleh gunakan. Sebab bagi saya, kalau setakat kita nak hasilkan video pembelajaran yang orang kata yang biasa, yang orang kata yang normal je lah, yang orang kata yang bukanlah ada special effects dan sebagainya kan, kita just guna video editor ni pun dah kira cukup lah. Okey, kemudian ada lagi satu, iaitu movie maker. Okey, bagi sesiapa yang tak ada video editor tadi, boleh install Windows Movie Maker jika komputer anda tiada Movie Maker. Okey, sebenarnya Movie Maker ni, kalau Windows yang kita guna dulu kan, zaman XP dan sebagainya, Windows Movie Maker ni ada. Tapi sejak tahun berapa, saya tak ingat, baru-baru ni, Windows Movie Maker ni dah discontinued. Maksudnya dah tak dibuat lagi lah oleh Windows. Saya pun tak tahu kenapa, sedangkan benda tu agak best untuk, ramai orang kata best guna Windows Movie Maker, tapi dia orang tak buat lah. So,
ada cara untuk install dia walaupun dah tak disediakan lagi dalam Windows dengan cara agak cara dia taklah terlalu kompleks sangat, cuma boleh pergi dekat link YouTube ni nanti kalau set ni di share nanti boleh pergi ke link YouTube ni tengok macam mana cara nak install Movie Maker ni. Okay, setelah berjaya install, kalau anda buka dia akan keluar interface yang macam ni. Okay, dia agak berbeza sikit lah dengan Windows Movie Maker dalam XP version lah. Saya last time saya guna yang waktu saya pakai Windows XP kot. Ke 7, saya tak ingat. Okay, tapi inilah interface dia. Okay, so kita ada kita ada dua apps yang kita boleh gunakan secara percuma lah. Sekiranya kita menggunakan Windows, iaitu Video Editor dan juga Movie Maker. So terpulanglah kepada masing-masing nak guna Video Editor ke ataupun nak guna Movie Maker. Sekiranya anda ada Video Editor sekalipun tetapi terasa ingin menggunakan Movie Maker, maka bolehlah install Movie Maker. So sekarang ni saya nak tunjukkan sedikit lah tentang bagaimana cara nak edit video dengan menggunakan Video Editor ni. Okay, kita tengok interface lah. First kali kita tengok interface dia dekat library. Okay, library ni di mana tempat kita simpan semua video ke, audio file ke, ataupun gambar ke, grafik file ke, yang mana kita nak gunakan dalam projek kita, dalam video yang kita nak hasilkan ni, kita akan letak dalam sini. Kira tempat simpanan lah. Okay, ni pula screen, di mana tempat untuk kita tengok macam mana hasil editing kita tu. Kita boleh tengok kat sini ada button play, semua tu lah. Okay, kemudian bawah ni dia ada storyboard. Storyboard dia tak ada timeline, tapi timeline dia dalam bentuk storyboard lah, ada kotak-kotak ni. Kalau perasan ni ada dia dalam bentuk kotak. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita kena ada video dululah untuk kita edit. Kalau tak, kita tak boleh nak edit apa. So andai kata tuan-tuan dan puan-puan dah merakamkan video pengajaran tadi, tak kisahlah sama ada guna screen capture ke ataupun rakam pengajaran dekat rumah ke dan sebagainya, boleh tekan button add ni dan ambillah mana-mana video yang dah dirakamkan tadi. Contohnya saya ambil yang saya dah start rakam tadi. Okay, saya ambil satu video. Okay, saya letak. Ini video yang saya rakam screen. Maksudnya saya guna screen capture tadi. Okay, saya boleh play lah, tunjuk apa video dia. Ni saya saja je rakam, tak ada orang kata pengajaran pun. Just macam mana untuk edit video. Macam tu lah, macam. Yang ni saya rakam guna game bar. Yang ni saya rakam gunakan game bar. Di sini kita boleh lihat. Okay. So yang saya masukkan dalam video editor ni tadi adalah video ni lah yang saya rakamkan tu. Kemudian jika anda ada video lain yang nak dimasukkan sekali, nak dicantumkan, maksudnya nak diedit bersama, maka boleh add lagi. Carilah video mana yang kita dah rakam. Mungkin selain daripada capture screen, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada rakam video di mana tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang mengajar dekat dinding, bukan dinding lah, dekat whiteboard ke apa-apa ke kan. So boleh masukkan video tu sekali. Saya guna satu video contoh, ini sebenarnya video pelajar saya tak sempat nak rakam video saya sendiri. So saya ambil video pelajar saya yang dia tengah present sebagai contoh lah, contoh pengajaran, video pengajaran. So saya masukkan. So saya dah ada 2 video dekat sini. Okay, kemudian jika kita ada lagi benda yang kita nak masukkan, contohnya ada audio file ke ataupun mungkin ada beberapa gambar ataupun mungkin rajah ke ataupun graf ke ataupun mungkin diagram ke yang kita nak masukkan dalam video kita sekali, yang mana tak ada dirakamkan dalam video ini ke atau video ini ke, kita boleh tambah lagi. Okay, contoh saya ada satu gambar graf. Saya masukkan gambar graf ni. So saya ada 3 lah item dekat sini. Ada video yang saya rakam guna screen capture. Ada video yang saya rakam saya tengah mengajar, guna saya lah. Okay, yang ini juga video graf. Maksudnya graf, tak kisahlah, mungkin kita ajar matematik ke statistik ke ataupun kita ajar research dan sebagainya. Mungkin ada graf-graf atau diagram yang kita nak tunjukkan. Kita bolehlah masukkan gambar tersebut dalam ni. Okay, kemudian macam mana nak edit? Okay, apa-apa yang kita nak edit, kita kena tarik masuk dalam storyboard.
Okay, contohnya saya nak edit video ini dulu. So saya akan tarik video ni masuk ke dalam storyboard. Okay, sekarang ni barulah dekat sini dia ada paparkan video. Okay, apa yang akan dipaparkan di sini adalah apa yang kita letak dalam storyboard. Memandangkan saya dah letak benda ni dalam storyboard, video ni dalam storyboard, maka dia akan papar kat sini lah. So bila saya play, saya akan boleh tengok lah video yang saya yang kita rakam ni. Okay, ni bukan suara saya sekarang, ini suara rakaman dalam video ni. Ini suara rakaman dalam video ni, bukan suara live saya sekarang ni. Okay, so ini video saya lah, panjang dia lebih kurang 35 saat itulah. Oh, terlanggar dah. Okay, so sekarang ni, katakanlah kalau kita nak edit video ni, ada beberapa perkara yang kita boleh buat. Contohnya, dekat sini ada add title card, ada trim, ada split, ada text, motion, 3D effect, filter, speed dan sebagainya lah. Ini kita boleh play around dengan benda ni. Okay, contohlah. Di awal video ni, saya ada diam selama beberapa saat sebelum suara saya keluar. Okay kan? Okay, so saya tak nak lah video ni lama sangat dekat permulaan ni sebab macam dah lah saya tak cakap apa-apa, saya diam je kan. Lepas tu kita tak nak lah publish benda ni sebab dia akan menyebabkan file video kita nanti jadi besar lah sebab banyak benda, video kita panjang. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh potong part depan ni yang yang saya tengah diam ni, saya boleh potong supaya tak masuk dalam video yang betul nantilah. So cara dia adalah kita boleh pergi klik pada video ni. Kita boleh ambil sama ada trim ataupun split. Okay, bila saya tekan split contohnya kan. Ini video saya. Daripada sini sampai sini adalah 35 saat. Okay. Katakan saya nak buang part yang depan ni. Yang daripada mana daripada saya tengok dekat mana saya mula bercakap. Okay. Lebih kurang dekat sini lah. Dekat sini saya mula bercakap. So saya nak buang bahagian yang depan ni. Maka saya gerakkan cursor ni, dia punya indikator ni ke depan sikit. So apa yang saya buat adalah saya tekan, tak nampak lah ada benda ni. Bukan. Ni. Saya tekan done. Okay. Kalau tengok dekat tepi ni, dia tulis clip 1, clip 2. Okay, clip 1 warna biru pekat, biru tua ni. Clip 2 warna biru cair. So maksudnya dekat depan ni dia akan jadi clip 1. Yang bahagian belakang dan seterusnya ni dia akan jadi clip 2. So kalau saya tekan done, anda akan nampak daripada satu video dekat storyboard ni tadi dah jadi 2. Okey, yang mana video 1, yang mana video 2. Ini video 1 iaitu video yang sebelum saya bercakap tu, yang saya diam je kan. Yang ini pula video yang selepas selepas saya mula bercakap dan seterusnya sampai ke akhir video. So video ni duration dia dalam 5 saat lebih. Yang ni 30 saat. So apa yang boleh kita buat adalah kita klik, kita tadi nak buang kan video yang asal, video yang depan tu yang saya belum mula bercakap tu kan. So saya tekan pada video ini, saya enable kan dia ni, saya klik, saya tick dia. Dan saya boleh tekan yang gambar bako sampah ni ataupun bin ni, remove. Ataupun boleh tekan delete. Dia akan delete bahagian yang kita tak nak tadi tu. So maksudnya bila saya tekan play pada video yang ada sekarang ni, tak adalah. Maksudnya tak adalah kita menunggu lama sebelum video tu mula. So kita dah buang lah part yang unnecessary part tu, kita dah buang lah. Okay, itu kita guna split lah, function split. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kalau tuan-tuan dan puan-puan terlepas mungkin tak dapat catch up sebab tak apa, video ni dirakamkan dan akan dipublish. So boleh rujuk balik lah, boleh tengok balik. Okay, katakanlah di tengah-tengah video ini, contohnya lepas slide nombor ni, lepas slide pengenalan ni, katakanlah saya nak selitkan video saya tengah bercakap. Maksudnya video yang ini. So maksudnya kita nak selitkan video ni di dalam video, di tengah-tengah antara video ini. Siapa saya perlu buat adalah macam tadi juga, saya tekan split. Saya pilih dekat mana part yang saya nak pecahkan video ni jadi 2. Contohnya dekat okey. Mungkin dekat sini.
ini button ni untuk dia move one frame by frame, untuk kita dapatkan lebih tepat lah. Okay, katakanlah selepas slide ini saya nak masukkan video lain, saya nak gabungkan dengan video lain, video yang saya tengah mengajar tu, maka saya pilih tempat mana saya nak potong dia, saya nak split dia kat sini, saya tekan done. So maksudnya dekat belah depan ni akan jadi warna biru pekat ni akan jadi clip 1, yang biru cair ni akan jadi clip 2. So saya tekan done. Okay, sekarang ni nampak tak dia ada dua. Dia ada dua. Okay, ni part yang sebelum slide yang saya yang saya ambil tadi. Ini part selepasnya lah. So saya boleh masuk kalau video yang saya tengah bercakap ni di tengah-tengah antara video. Ni bukan saya, ni student saya. Mungkin ada yang kenal. Okay, saya masukkan video di antara dua klip ni. So bila kita play, kalau kita play video ni, ya, mungkin saya skip sikit panjang. Okay, saya ambil part mana yang dia ni. Ya, kita boleh lihat. Ini adalah intro page lah. Kenalan, kemudian adalah maksudnya di tengah-tengah video tersebut kita boleh selitkan video lain. Maksudnya video yang berkaitan lah, macam apa yang saya buat ni tak ada berkaitan pun antara apa yang dicakapkan oleh pelajar ni dengan slide saya. Tapi untuk kes tuan-tuan dan puan-puan nanti mungkin boleh tunjukkan pengajaran dekat whiteboard ke apa dan sebagainya. Okey, video ni juga saya boleh edit. Sekiranya video ni panjang sangat kan, kita nak ambil part-part tertentu saja. So kita boleh tekan pada klip ini dan kita ambil trim. Split pun boleh, sebenarnya split pun boleh, trim pun boleh. Dia function dia lebih kurang sama, tapi trim ni dia lebih kepada kita ambil part mana kita nak. Okay, part mana kita nak tu akan berada dalam mana, maksudnya part mana yang dia akan ambil tu adalah part yang ada di antara penanda ni dengan penanda ni. So kita pilih lah part mana yang kita nak, part mana yang kita nak saja. Contohnya saya ambil part ni saja. Maksudnya bila saya nak, saya letak indikator dekat sini, maka yang ini akan dibuang dan seterusnya pun akan dibuang. So tinggal yang dalam kurungan, dalam bracket ni saja. So jika saya puas hati, saya nak yang bahagian ini, so saya tekan done. Okay. Tapi sekejap. Ni ada lain sikit kot. Saya tengok balik sebab betul ke dan part tu je. Ada 3 proses di sini, iaitu Okay, maksudnya sekarang ni apa yang masuk video ni bukan semualah. Bukan semua part of the video masuk lah. Mana yang kita pilih tadi saja. Okay, kemudian sekejap, 26.37. Saya check balik sebab saya tengok macam dia panjang sangat. Okay. Berlaku kesilapan penerangan sikit tadi. Sebenarnya bila kita trim, apa yang kita tak select ni yang dia akan ambil. Yang kita select ni, dia akan buang. So kalau tengok duration kat sini 2 saat je. So sebab kita kenapa 2 saat? Sebab dia ambil yang depan ni je. Yang belakang ni semua dia buang. Okay. Kemudian maksudnya sekarang ni antara slide ni dah ada video lain lah yang kita mengajar. Okay, katakan untuk yang klip yang ini pula, katakanlah sampai saya tekan split. Saya gunakan split ni. Okay, katakan selepas daripada ataupun kita biar je klip ni sampai habis. Katakan di akhir slide ni kita nak masukkan gambar ataupun graf atau rajah dan sebagainya lah. So kita boleh tarik masuk gambar yang kita ada ni, graf ni. Tarik je, letak kat belakang. So ni tak ada kena-mena dengan apa yang kita dengan apa pengajaran ni. Saya main ambil je graf apa yang ada. Okay. Dr. Islam, ada soalan daripada Dr. Norma Yusof. Video yang sudah edit tu auto save ke? Tidak. Kita akan lepas ni kita akan finish video ni. Kita akan setelah siap kita akan publish dia. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, katakanlah saya dah masukkan gambar. So maksudnya di akhir slide ni selepas saya habis untuk merakam video. Dia akan keluar gambar dia. Saya laju sikit. Okay,
dia akan keluar graf ni selama 3 saat. Macam mana saya tahu 3 saat? Dia tulis kat sini 3. Kalau kata saya, sebab dia gambar, so dia tak tahu duration gambar dia tak ada duration. Kalau video kita boleh rakam seminit ke, 2 minit ke, 3 minit ke, tapi gambar dia tak ada duration. So apa yang komputer buat adalah, apa yang apps ni buat adalah secara default dia akan set 3 saat. So kalau kita nak tukar dia punya duration, kita klik pada klip ni, tekan duration, kita pilihlah berapa saat kita nak gambar ini dipaparkan, 2 saat ke, 5 saat ke, ataupun kita boleh masukkan sendiri berapa saat yang kita nak. So kalau kita nak gambar tu lama atas skrip, maka kita setlah gambar, saat dia lama sikit lah. Kadang-kadang kalau terlalu laju pun tak sempat nak tengok kan. Tapi kelebihan video adalah kita boleh pause. Kalau kita tak sempat tengok, kita pause saja kan. Kalau nanti kan kita pause, kita boleh tengok. Tapi apa-apa pun kita setlah masa yang bersesuaian. Jangan terlalu lama sangat lah. Nanti kalau terlalu lama pula, orang ingatkan video kita hang pula. So berpada-padalah dalam set waktu untuk gambar, set duration untuk gambar. Okay, katakan ini video saya lah, dah siap lah. Bukan dah siap lah, maksudnya videonya dah siap. Sekarang ni kita nak tambah kosmetik sikit lah. Okay, pertama kita boleh add title card. Okay, title card ni seperti namanya title, so maka maksudnya kita edit title lah. Okay, cara dia tadi, mungkin saya laju tadi. Right click pada ni, right click pada title card ni. Kita boleh pergi edit, text. So kita boleh tulis lah apa-apa kita nak tulis, mungkin kuliah 1. Okay, lepas tu dah ada beberapa tulisan. Venture lah, quiet, boom, cinema, bold, fresh, impact, cartoon. Okay, pilihlah mana-mana yang dirasakan berkenan, mana yang berkenan. Lepas tu layout dia, kat mana tulisan tu nak keluar dan sebagainya. Okay, katalah saya ambil yang ini je lah. Okay, kuliah 1. Okay, tambah lagi lah. Kuliah 1. Bahasa putih lah. Asas edit video. Okay. Jika kita dah berpuas hati dengan dia punya tulisan dia, font dia, background dia dan sebagainya, kita tekan done. So bila kita tekan play video ni, maka dia akan keluar lah. Okay, saya play di awal, dia akan keluar lah, ada animation sikit tu. Bawah nampak gas sikit kan, ada animation. Okay, saya suggest lah, saya sarankan video mulakanlah dengan title screen ataupun apa-apalah kata teks ke dan sebagainya, sebab kita tak nak orang play video kita tiba-tiba terus kita mengajar kan. Macam kita perlukan kata biar orang ready dulu lah, orang tahu apa kita nak sampaikan semua tu, so baru kita mulakan dengan video. So title screen ni, title card ni selalunya dia akan keluar dekat depan lah, depan sekali automatic. Tapi kita boleh pindahkan dia kalau kita nak pindah tengah ke, nak pindah kat sini ke, tarik pindah kat belakang ke. Tapi selalunya kita letak kat depan lah, depan sekali. Okay, tapi kalau ada nak tambah title screen ni kat tengah-tengah antara ni pun boleh juga, ikut kesesuaian. Okay, ada satu kosmetik yang saya nak tunjuk sikit, macam benda untuk cara cantik-cantikkan sikit. Filter. Okay, filter ni biasalah kamera sekarang ni kan macam-macam filter ada. Nak nampak flawless, nak nampak cantik semua kan, tapi ni lebih kepada ni lah, filter screen lah. So pilihlah, ikutlah kesesuaian apa yang kita nak. Saya ambil klasik contohnya kan, saya tekan done. Di filter. Kemudian 3D effects pun ada. Okay, kita tengoklah kita dia ambil masa sikit. Okay, 3D effects dia ambil masa sikit. Breaking news, mana kita tak keluar ni. Okay, got it. Okay. So ada, kalau tak nak kita boleh tengoklah apa benda. Ada daun-daun turun pun ada. Ni ada daun-daun turun, contoh saya done kan. So bila saya tekan video ni, adalah daun-daun turun. Walaupun tak tahulah apa function dia kan. Okay, daun tu sekejap dia turun dia sebab dia ikut kepada kita punya ni lah. Baik.
Boleh makan masa sikit. Dia setting dia berapa lama. Dia boleh tarik lah bagi dia panjang sikit ke, nak pendek ke dia punya duration dia. Okay, tu okay. Tu kalau kita nak tambah efek lah. Okay, kemudian ada lagi satu text. Text ni, okay, motion ni saya rasa saya tak sentuh kot camera motion. Tapi text ni kita nak tambah, contohnya kita bercakap, kita nak tambah subtitle ke supaya contoh kalau kita cakap bahasa Melayu, kita nak tambah subtitle bahasa Inggeris kat bawah dia ke apa sebagainya, kita bolehlah tulis kat sini. Ataupun kalau bukan subtitle pun kita mungkin tajuk kot, tajuk dia. Tajuk video yang tengah lain tak keluar. Simple. Tajuk satu. Apa benda? Contohnya, apa itu video? Contohlah kan. Tu boleh pilih layout dia yang ni kalau bottom ni macam sesuai untuk subtitle lah kot. Okay, ambil tengah, tepi boleh, atas boleh dan sebagainya lah. Okay. Itu kalau kita tambah ni lah title. Okay, jam pun dah dapat 28. Okay, sekarang ni anggaplah video kita dah siap. Okay, video kita dah siap, kita dah ada title, kita dah letak card, semua tu kita dah letak video, gambar, grafik semua tu. Okay, dan sekarang ni tugas kita adalah untuk publish lah video tersebut. Dia tak terus auto save Kita save project boleh. Tapi yes. Dr. Syam, sebelum publish tu kan, kita jawab dulu soalan dari dua partisipan, boleh tak? Maaf lah sebab saya nampak skrin saya je, so saya tak tahu ada soalan kat tepi. Tak apa, dari Dr. Sakina Ya. soalannya, bagaimana setting yang perlu kita buat supaya pelajar-pelajar dengan low bandwidth pun mudah mendapat capaian atau download atau run video tersebut? Okay, setting dia macam mana? Okay, saya sarankan, kejap mana saya punya ni tadi. Ini, okay, saya sarankan kita hasilkan video ni kalau boleh biarlah kualiti dia yang standard lah. Jangan low quality punya video. Kita hasilkan dalam standard quality ataupun high quality. Kemudian kita boleh upload video tersebut dekat YouTube. Okay, dekat YouTube, kita upload lah yang high quality. Tapi nanti sekiranya student kita yang ada capaian internet yang tak berapa bagus ni nanti nak access video tersebut di YouTube, dekat YouTube kita boleh set dia punya quality video. So maksudnya kalau bandwidth dia okey, dia bolehlah set yang paling tinggi HD ke apa kan. Tapi kalau dia punya internet dia tak berapa okey, dia boleh set lah dalam apa yang ada nombor saya tengok 200 apa ke kan, macam tu 140 macam tu, lebih kurang macam tu. Dia boleh pilih quality dekat situ. So, tapi apa-apa pun bila kita publish video dekat sini, dekat apa yang kita tengah buat ni, kita publish dalam standard punya quality ataupun high quality. Tapi dari segi itu biarlah bila kita dah upload kat YouTube, nanti pelajar sendiri yang kata pelajar boleh pilih lah quality mana dia nak tengok. Okay, bagi itu sekiranya di YouTube lah. Tapi sekiranya katakanlah pelajar kita ni tak memang kita tak gunakan YouTube, kita gunakan WhatsApp contohnya kan. So apa yang kita boleh buat adalah, tak silap saya WhatsApp sendiri pun dia memang video saya tak pasti. Tapi kalau gambar dia akan compress gambar tu supaya jadi kecil. Tapi kalau video saya tak pasti. Kalau dia auto compress maka okeylah, file video tu tak akan besar sangat. So mungkin tak ada masalah untuk mereka download. Tapi sekiranya file tu besar, kita ada cara lain kita boleh buat adalah kita download apa-apa video punya compression punya apps. Yang mana apps tu kita boleh guna untuk compress size video supaya jadi kecil. Supaya bila kita upload dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke contohnya, pelajar-pelajar ini akan boleh download walaupun dengan bandwidth yang tak berapa ni lah. Tapi kalau memang tak ada internet langsung tu, itu memang lain cerita lah, sebab apa-apa pun benda sekarang ni memang perlukan ada akses pada internet lah. Kalau tidak, kita kena fikirkan cara lain lah. Okay, satu lagi soalan Dr. Syam. Berapa minit rakaman yang sesuai supaya file video tidak terlalu berat? Ada had dia? Okay, sebenarnya file video, okay, duration video juga main peranan dalam menentukan size file video kita. Makin panjang video kita, maka makin besarlah file video kita. Tapi
ini pendapat saya dah juga, pendapat saya, sekiranya kita menghasilkan video pembelajaran jangan terlalu panjang sebab satu, kadang-kadang pelajar ni mungkin kalau panjang sangat dia tengok, contohnya dia buka dekat YouTube tengok video kita dekat sejam setengah. Saya yakin diorang tak akan tengok. So buatlah video kita sependek yang mungkin. Tak silap saya hari tu ada panduan untuk kita untuk buat video. Saya tak ingat 3 kredit macam mana ke? Bersama dengan 7 minit macam tu. Saya tak tahu, Dr. Ramlah lebih tahu tentang tu. Maksudnya saya rasa 1 jam, kalau 1 jam face to face tu 7 minit untuk kan betul lah. Maksudnya kita buatlah video dalam lebih kurang 7 minit gitulah. Sebab memang kalau video tu panjang sangat, satu, pelajar akan, kebanyakan pelajar dia tak akan tengok dari mula sampai habis. Mereka akan skip, confirm mereka akan skip ataupun tengok separuh jalan lepas tu diorang tutup. Kecuali lah kalau kita buat video tu kelakar-kelakar ke yang boleh tarik attention diorang, tu mungkin mereka akan stay lah dekat video itu. Keduanya juga, kalau video kita tu panjang maka size dia akan lagi besar lah. So better kalau kita nak buat video tu agak, katalah pembelajaran kita tu panjang, banyak benda kita nak ajar, kita jangan buat dalam satu video yang sama. Maksudnya kita plan awal-awal, kita buat ikut, mungkin kita pecahkan kepada beberapa video yang kecil. Maksudnya satu topik tu mungkin ada 3 video. So maksudnya setiap satu video tu bukan 7 minit. So tak adalah video kita tu nampak panjang sangat lah. Dan mudah juga untuk kita upload dan juga untuk pelajar download. Okay. Last soalan. Yeah. Kan ada Dr. siapa? Dr. Husna ke? Dr. Husna. Bukan Dr. Husna. Dr. Amalina, video transition macam fade in, fade to black, dissolve memang tak ada ke dalam video editor? Video editor ni okay, saya rasa ada je. Saya pernah try custom audio finish video. Kalau ada siapa yang terjumpa tu bolehlah tulis di bawah komen. Tapi kalau Windows Movie Maker ni memang ada lah. Okay, saya proceed je lah untuk saya. Okay, kiranya video ni dah siap. Okay, kita boleh tekan finish video. Okay, dia akan pilih, so kita pilih quality, high, medium dan low. Kalau kata kita punya kita nak video yang cantik, kita bolehlah high, ataupun supaya file dia kecil dan sebagainya boleh guna high lah, tapi medium pun dah cukup. Tapi saya guna je high. Okay, more option ni kalau tak payah tekan aku. Okay, export. Okay, bila kita export, dia akan suruh kita pilih dekat mana kita nak save. So kita pilihlah dekat mana kita nak save. Contoh saya save kat folder ni, saya bagilah nama kuliah 1. Contoh. Okay, dia akan save sebagai MP4. MP4 ni yang common lah, common file type untuk video. Kita nak export. Dia akan ambil masa. Okay, masa exporting ni bergantung pada berapa panjang video, berapa banyak benda kita edit dalam tu. Juga bergantung pada PC kita lah, laptop kita, keupayaan prosesor. So makin panjang makin, that's why saya tak galakkan tadi buat video yang terlalu panjang sekaligus. Better kalau kita buat, kalau topik kita tu memang panjang sangat, kita pecah-pecahkanlah kepada beberapa bahagian supaya ni lah. Okay, sambil-sambil dengan export ni saya sambung balik slide ni, ada beberapa lagi, ada satu lagi rasanya. Okay. Okay, yang terakhir, kongsi. Okay, video pengajaran yang telah diedit boleh dikongsikan kepada pelajar. Sama ada kita boleh muat naik kat YouTube, kita boleh muat naik kat WhatsApp atau Telegram dan sebagainya. Ataupun ini yang paling ni lah, sebab saya dengar cerita macam kita saya dengar, tak tahu saya dengar mana, tapi kalau macam tak ada sangat internet pelajar tu, kita bolehlah hantar CD kat dia ke, kita burn CD, hantar video tu kat mereka. Tapi kita harap tak adalah sampai tahap ni yang kita kena buat. Paling tidak pun kita boleh upload kat YouTube ke WhatsApp dan sebagainya lah untuk mereka download dan belajar. Benda ni adalah untuk asynchronous lah, asynchronous learning, tidak segera. So macam ini cara untuk kita kongsi video yang kita dapat tadi. So ini slide saya terakhir sebenarnya. Dah siap Inilah hasil dia. Tahu ni tiba-tiba turun. Belajar macam mana untuk edit video. Di sini kita boleh lihat page lah, kenalan, kemudian adalah video animasi. Sekian, terima kasih. Proses-proses yang perlu kita lalui untuk
merakam video, menghasilkan video. Okay, ni yang graf tadi So maksudnya apa yang kita letak dalam storyboard tadi semua akan keluar dalam ni, dalam video dia. Okay, ni hasil dia lah. Mana nak cari video ni adalah ikutlah di mana kita save dia tadi. Okay, sebelum saya saya nak ingatkan balik lah, ada 3 proses utama ni yang kita perlu lalui, iaitu rakam, edit dan kongsi. Rakam, kita rakam lah. Macam ada 2 cara, rakam skrin ataupun rakam kita mengajar sendiri. Kemudian kita edit. Edit kita boleh guna ni lah software sama ada window editor ke, movie maker dan sebagainya. Kemudian dah selesai, dah siap, kita boleh kongsikan kepada pelajar dengan cara muat naik di YouTube, WhatsApp group ataupun paling susah paling kata worst come to worst tu kita kena burn LCD . Itu caranya je lah. Okay. Ada apa-apa soalan?